Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan masuk kepada tajuk teknik leraian iaitu huraian yang lebih jelas. Okey, di bawah topik 1.1.2. Okey, sebelum ni pelajar dah faham apa maksud teknik leraian. Sebab tu nama leraian iaitu memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya mudah diurus, supaya mudah diselesaikan. Okey, contoh kalau kita nak sediakan sandwich, masalah kita nak sediakan sandwich. Macam mana nak sediakan sandwich? Maka kita leraikan langkah-langkah untuk untuk membuat sandwich. Yang pertama, lenyek sardin, kemudian hiris bawang merah, lada dan gaulkan dengan sardin. Sapu mentega pada kepingan roti. Kemudian akhir sekali letakkan sardin diikuti salad pada roti. Okey, ini adalah analogi yang kedua. Contoh, kalau kita nak kalau kita nak sediakan satu panduan untuk memberus gigi. So, apakah langkah-langkah untuk panduan ataupun langkah panduan untuk memberus gigi? Okey, yang seterusnya iaitu analogi kalau kita nak membina sebuah taman permainan. Apakah langkah-langkah aktiviti kalau aktiviti sebelum kita membina sebuah taman permainan? Okey. Ini adalah contoh teknik leraian yang diambil daripada buku teks. Okey, iaitu kita nak kira berapa jumlah batu-bata yang digunakan untuk membina anak tangga yang diberi. Okey. So kita kena leraikan dahulu, iaitu kita kena bahagikan bahagian anak tangga kepada bahagian-bahagian kecil, iaitu kita bahagikan anak tangga yang pertama iaitu dengan bahagian A, anak tangga kedua dengan B, anak tangga ketiga sebagai C, anak tangga keempat sebagai D dan anak tangga kelima sebagai E. Kemudian kita pecahkan dia kepada kita pecahkan iaitu kita pecahkan bahagian besar tadi kepada bahagian kecil. Iaitu kita dapatlah bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D, bahagian E. Okey, dari situ warna dia dah tunjukkan perbezaan warna tu dah dipamerkan dalam buku teks. Okey, bahagian A kita kena pasti apakah panjang, apakah lebar dan apakah tinggi. Okey, tengok pada bahagian B pula. Panjang dia berapa, lebar dia berapa dan tinggi berapa. Bahagian C, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa sehinggalah pada bahagian E. Dan kita dapati bahawa panjang setiap anak tangga itu adalah sama. Begitu juga dengan lebar, sama. Tetapi yang membezakannya adalah tinggi. Okey. Setelah kita dah pecahkan bahagian masalah anak tangga tadi, iaitu pada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E, maka kita dapat membina satu jadual yang ringkas. Okey. Bahagian ringkas itu dan kita letakkan dalam labelkan pada jadual kita iaitu bahagian masalah. Okey, masalah A, B, C, D dan E. Kemudian kita labelkan juga berapa ukuran panjang, lebar dan tinggi setiap bahagian anak tangga tadi. Okey, kalau bahagian A tadi panjang dia 5, lebar dia 1 dan tinggi dia adalah 1. Bahagian B, tangga B, panjang dia 5, lebar dia 1, tinggi dia adalah 2. Kalau tangga C tadi panjang dia 5, lebar dia 1, tinggi adalah 3. Tangga D panjang 5, lebar 1, tinggi 4. Okey, tangga E panjang 5, lebar 1, tinggi 5. Okey, bila kita dah nyatakan panjang, lebar dan tinggi setiap bahagian anak tangga, kita kira jumlah pula, jumlah batu pada setiap bahagian anak tangga. Okey, kalau bahagian A nak dapatkan jumlah ialah kita darabkan sahaja, iaitu 5 kali 1 kali 1 ialah 5. Iaitu kita dapat jumlah batu untuk membina bahagian A ialah 5. Pergi pada tangga yang kedua, kita darabkan ke semua nilai-nilai yang ada, panjang, darab, lebar, darab, tinggi, iaitu 5 kali 1 kali 2, kita dapat 10. Iaitu bermaksud 10 batu-batu yang digunakan untuk membina bahagian B. Kemudian tangga yang ketiga, bahagian C, iaitu panjang 5, lebar 1, tinggi 3, kita dapat jumlah batu-batu yang digunakan ialah 15. Okey, bahagian D 5 kali 1 kali 4 ialah 20, bahagian E 5 kali 1 kali 5 ialah 25. Itu adalah bahagian setiap bahagian anak tangga. Okey, kemudian kita nak kira keseluruhan batu-batu untuk membina tangga yang besar tadi. Okey, iaitu kita jumlahkan saja jumlah batu-batu setiap bahagian tadi, iaitu 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25, maka jumlahnya ialah 25. Okey,
Okey, permasalahan yang seterusnya diberi dalam buku teks ialah kita nak bina taman permainan. Okey, diberi dekat pelajar soalan. Okey, kemudian ada dua figure, ada dua gambar. Satu gambar taman dan satu lagi adalah jadual kos binaan setiap 1 meter persegi. Okey, cuba kita tengok soalan. Soalan dikata apa? Andaikan anda adalah seorang juru landscape. Okey, syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos. Mengkaji dan menganggarkan kos. Okey, menganggarkan kos maksudnya nak kira kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam Rajah 1.7. Okey, luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi dan anggaran kos bagi setiap binaan ditunjukkan dalam jadual 1.3. Okey, soalan nak kita kira kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan. Okey, itu adalah kehendak soalan. Kemudian maklumat diberi ialah luas berjalan kaki ialah 800 meter persegi. Okey, kita beralih pula pada Rajah yang pertama iaitu gambar taman. Kita tengok dekat gambar taman ada unit-unit ataupun ada ukuran-ukuran telah diberi dan beserta label-label gelanggang. Okey, kita tengok kat situ ada padang, luas padang, ukuran padang ada panjang, ada lebar. Okey, 60 meter, lebar 120 meter. Okey, ada gelanggang tenis berwarna jingga, ada nilai ukuran dia iaitu panjang ialah 36 meter, lebarnya ialah 18 meter. Gelanggang bola keranjang 32 meter, lebar 16 meter. Gelanggang badminton panjang 10 meter, lebar 20 meter. Kemudian ada dua gelanggang badminton dan laluan pejalan kaki telah dinyatakan iaitu 800 meter persegi. Okey, kemudian tanaman rumput. Okey, tanaman rumput tu tak termasuklah kawasan tanaman rumput tu kawasan yang berwarna hijau sajalah. Okey, jadi kita nak kena kira lah berapa kos untuk membina satu padang ni, satu taman ni keseluruhan dia. Iaitu kita nak kena kira kos termasuk tanaman rumput, kos bina gelanggang tenis, kos bina gelanggang bola keranjang, kos bina laluan pejalan kaki, kos bina gelanggang badminton. Kos tu semua tu kita nak kena kira. Okey. So bila kita nak kira maka kita kena leraikan, kita kena pecahkan dia dahulu. Kita kena kira satu-satu. Okey, kira dahulu berapa kos tanaman rumput ataupun kita kira dulu kos tenis berapa. Kita kira pula, kemudian kita kira pula kos ataupun kita kira pula kos gelanggang bola keranjang berapa. Kemudian kita kira pula berapa kos badminton. Okey. Tapi macam mana kita nak kira kos? Okey, so nak kira kos sebenarnya kita kena dapatkan dahulu dia punya luas. Okey, kita perlu dapatkan luas bagi setiap gelanggang tersebut. Okey, kat sini cikgu dah tunjukkan luas. Okey, luas gelanggang tenis. Okey, gelanggang tenis seperti yang cikgu dah nyata kat situ, luas gelanggang tenis ialah 36 kali dengan 18 meter. So pelajar dapat 648 meter persegi. Okey, luas gelanggang bola keranjang ialah 32 kali dengan 16. So kita dapat 512 meter persegi. Gelanggang badminton ialah 20 kali 10 dapat 200 meter, tetapi ada dua gelanggang badminton maka 400 meter persegi. Okey, luas berjalan kaki diberi iaitu 800 meter persegi. Okey, tanaman rumput yang berwarna hijau sahaja. So kita jumlahkan dahulu binaan-binaan yang ada atas padang, atas taman. Kemudian kita akan tolakkan dengan luas padang. Okey, so jumlah bagi binaan gelanggang tenis, gelanggang bola keranjang, gelanggang badminton dan pejalan kaki ialah kita dapat jumlahnya 2360. 2360. Okey, 2360. Okey. Kemudian kita kira pula luas padang tersebut iaitu 60 meter kali dengan 120 meter. So jumlahnya ialah 7,200 meter persegi. 7,200 meter persegi tolakkan dengan 2,360 meter persegi. Maka luas tanaman rumput ialah 4,840 meter persegi. Okey,
Bila kita dah kira luas, okey, baru kita boleh kira kos. Okey, kira kos. Okey, kos telah dinyatakan lah. Kos 1 meter persegi dah dinyatakan. So, kita darabkan saja luas binaan tadi darab dengan kos 1 meter persegi. Okey, sebagai contoh dalam jadual tu dah ada dah. Okey, luas gelanggang tenis 648 meter persegi kali dengan kos 1 meter persegi iaitu kali dengan RM120. So, kos binaan gelanggang tenis ialah RM77,760. Okey, kos binaan gelanggang bola keranjang, okey, ambil luas binaan bola keranjang tadi 512 meter persegi kalikan dengan RM100. Okey, kita dapat RM51,200. Okey, kos binaan gelanggang badminton ialah 400 meter persegi tadi kalikan dengan RM80, so kita dapat RM32,000. Kos binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi kalikan dengan RM75, kita dapat RM60,000. Okey, kemudian yang terakhir adalah kos tanaman rumput. Kos tanaman rumput tadi kita dapat 4,840 meter persegi kalikan dengan RM140. So kita dapat RM677,600. Okey, itu adalah kos keseluruhan. So kalau kata berapakah kos keseluruhan binaan taman? So kita jumlahkan saja 77,760 tambahkan dengan 51,200 tambah dengan 32,000 tambahkan dengan 60,000 tambahkan dengan RM677,600. Kita jumlahkan kesemuanya. Okey, selesai penerangan cikgu. Okey, cikgu akan bagi soalan aktiviti berfikir 1.2. Cikgu nak pelajar fahami, baca soalan betul-betul dan gunakan teknik leraian untuk menjawab soalan yang diberi. Okey, pelajar selamat mencuba.